TV KPM. Hei, apa ni? Apa ni? Sakitnya. Masanya. Saya menarik nafas tanpa berfikir. Kenapa ya? Assalamualaikum, salam sejahtera semua yang menonton Didik TV KPM. Saya Nisa K bersama-sama dengan anda hari ini bagi mata pelajaran sains tahap 2. Nampak tak murid tadi? Kenapa ya? Sakitnya, nyamuk ni gigit pula. Sama macam adik tadi. Apa yang sedang berlaku agaknya? Agak-agak akan murid-murid di rumah. Ada tak kaitan dengan perkara yang akan kita sama-sama belajar hari ini? Kalau nak tahu, jom kita nak tanya cikgu. Siapa cikgu kita hari ini? Kita lihat cikgu. Oh, cikgu. Awak, cepatlah awak. Cikgu dah masuk kelas ni. Murid-murid, jom kita nak persilakan cikgu kita hari ini, Cikgu Ika Liana Khalid yang merupakan guru cemerlang mata pelajaran sains dari Sekolah Kebangsaan Kementah Kuala Lumpur. Apa khabar cikgu? Khabar baik, Nisa. Terima kasih kerana Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami di Didik TV KPM. Hari ini nampaknya murid-murid di rumah tertanya-tanya cikgu. Kenapa tadi? Kena nyamuk. Sakit. Tapi nyamuk tu kecil. Lepas tu bila makan buah oren, masamnya. Automatik tangan saya macam ni, muka saya berkerut cikgu. Akan ada kaitan ke dengan perkara yang kita nak belajar hari ini? Apa sebenarnya tajuk kita hari ini cikgu? Okey Nisa, tajuk kita pada hari ini kita akan belajar sistem saraf manusia. Sistem saraf nyamuk yang manusia. kecil tadi tu kan, walaupun kecil dia gigit, kita rasa sakit kan? Betul. Ada berkaitan dengan saraf. Jadi kita akan belajar hari ini sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia tajuk kita hari ini bagi mata pelajaran sains tahap 2. Jadi murid-murid di rumah ni saya harapkan semuanya bersedia. Jom kita nak lihat apa standard pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Cikgu Ika. Baik, terima kasih Nisa. Okey, apa yang kita akan pelajari pada hari ini? Okey, kita boleh tengok slide. Yang pertama, kita akan mengenal pasti jenis sistem saraf manusia. Baik. Dan yang kedua, kamu akan memerihalkan sistem saraf pusat dan fungsinya. Baik. Kemudian, yang ketiga, menyatakan fungsi sistem saraf periferi. Baik. Yang keempat, meramalkan keadaan yang berlaku jika sistem saraf periferi tidak berfungsi. Dan yang terakhir, menjana idea tentang cara menjaga sistem saraf. Wow. Ada 5 perkara yang kita akan belajar hari ini. 5 perkara. Jadi murid-murid di rumah ada yang baru nak cari buku teks, ada yang baru nak cari buku nota, alat tulis dan sebagainya. Jadi boleh. Cepat-cepat bersedia semua. Kak Nisa pun nak bersedia dekat sini dan kita nak lihat apa kaitannya abang di hadapan Nisa ni dengan mata pelajaran kita pada hari ini. Otak ni pun sebahagian daripada sistem saraf ke? Sama-sama kita akan tahu selepas ini. Baiklah cikgu, saya nak beri masa sedikit untuk murid-murid di rumah bersedia untuk mata pelajaran kita hari ini. Tajuk kita hari ini berkaitan dengan sistem saraf. Jom kita berehat sebentar, jangan ke mana-mana. Janji selepas ni kembali ke Didik TV KPM. Hai kawan-kawan. Tahukah kawan-kawan apakah unit asas bagi sistem saraf? Unit asas sistem saraf 3
Didik TV KPM. Selamat kembali ke Didik TV KPM bersama saya Nisa K dan Cikgu Ika Liana. Murid-murid di rumah nampaknya semua sudah bersedia untuk topik kita hari ini, mata pelajaran sains tahap 2 Sistem Saraf Manusia. Jom, nampak tak? Kita akan ada banyak aktiviti dan juga sesi pembelajaran yang menyeronokkan. Nak buat mana satu dulu ni? Jom kita teruskan. Cikgu Ika Liana, silakan. Baik, terima kasih Nisa. Okey, jadi kita teruskan dengan yang SP pertama tadi, iaitu jenis-jenis sistem saraf. Ya, baik. Jadi jenis sistem saraf manusia Nisa ada dua. Ada dua. Yang pertama iaitu sistem saraf pusat. Saraf pusat, Okey. baik. Kedua iaitu sistem saraf periferi. Jadi kita pergi kepada sistem saraf pusat dulu. Baik, Cikgu. Okey. Kalau tengok di sini, sistem saraf pusat adalah dia terdiri daripada otak dan saraf tunjang. Otak dan saraf tunjang. Okey. Dan kemudian sistem saraf periferi pula terdiri daripada rangkaian saraf. Oh. Okey. Seterusnya, jadi kita pergi dulu kepada sistem saraf pusat. Baik. Okey, sistem saraf pusat tadi cikgu dah maklum, terdiri daripada otak dan saraf tunjang. Tengok kepada gambar ni, otak kedudukan di situ dan kemudian saraf tunjang berada di bahagian belakang kita. Di bahagian belakang. Dilindungi oleh tulang belakang kita. Okey. Baik. Itu dia adalah saraf tunjang. Sangat penting dua otak dan saraf tunjang ni dalam Baik. sistem saraf pusat. Jadi apa fungsi sistem saraf pusat ni, Sa? Okey. Jadi fungsi sistem saraf pusat ialah sebagai pusat untuk menerima maklumat dari organ deria dan mengkoordinasi gerak balas. Mengkoordinasi ni maksudnya menyelaras apa gerak balas yang patut dilakukan apabila mendapat maklumat daripada organ deria. Kalau Nisa ingat dulu masa belajar sekolah rendah kan, organ deria kita ada berapa? Deria ada penglihatan, pendengaran, Betul. bau, rasa dan sentuhan. Ada 5, Betul, Cikgu? betul. Bijak betul. Ada 5 sistem organ deria kita. Ya. Okey, dan seterusnya. Itu tadi fungsi sistem saraf. Ya. Jadi, cikgu sebelum tu cikgu nak Nisa nampak tak ada orang kotak kat tepi tu? Ya. Okey, cikgu nak ujilah pengetahuan Nisa di mana agaknya kalau tengok kat situ apa kekurangan pada gambar ni, pada model kotak manusia ni. Ada paru-paru, ada buah pinggang, ada usus. Cikgu, otak dia tak tahu pergi mana. Okey, yang tu yang cikgu nak suruh Nisa tampal tu. Baik. Otak dan apa tadi sistem saraf pusat tadi terdiri pada apa? Otak dan saraf tunjang yang dilindungi tulang belakang. Ya, betul. Jadi, boleh tak Nisa carilah otak. Mana otak dan saraf tunjang? Awak, mana otak Dan dia? tampal kat situ. Yang ini ke Cikgu? Bukan situ. Itu separuh je otak. Kat mana ya? Saya dah jumpa Cikgu. Ini dia otak dan ini dan saraf tunjang. Okey. Baik. Silalah Nisa lengkapkan model ni supaya dia nampak lengkap dengan organ-organ yang penting. Okey, baik. Saya akan dipersilakan. tampakkan di bahagian atas ini di mana otaknya terletak di kepala kita. Ya, dan otak kita dilindungi oleh tengkorak. Okey, dan bersambung dengan saraf tunjang. Jadi kita boleh tengok slide semula. Baik. Jadi apa kepentingan otak ni? Okey, tu dia ada gambar otak yang sebenar kita. Okey, otak mengkoordinasi ataupun menyelaraskan tindakan terkawal dan juga tindakan luar kawal. Jadi tindakan kita ni adalah bergantung kepada otak kita. Jadi mari kita lihat apa tindakan terkawal. Baik. Okey. Tindakan terkawal ialah tindakan yang disedari di bawah kawalan kita. Maksudnya tindakan tu kita kawal. Kita boleh kawal dia menggunakan otak kita. Jadi contoh-contoh ini penting murid-murid dan juga Nisa untuk mengetahui tindakan terkawal. Contohnya terkawal tu yang cikgu cakap tadi, kita boleh kawal disedari Ya. Okey, contohnya menari. Okey, menari. Jadi kita boleh kontrol untuk nak berhenti menari ataupun ke kanan ke kiri. Okey. Seterusnya memerhati. Macam Nisa boleh perhatikan gambar otak kat depan ni kan, yang depan model ni kan. Boleh menggunakan organ deria mata. Baik. Okey.
Dan juga makan. Makan juga adalah satu tindakan terkawal. Ya. Jadi kita boleh kawal nak berhenti makan selagi tak kenyang, Ya. kita boleh makan lagi, sudah kenyang boleh berhenti. Bila lapar cari makanan, kemudian ya. makan. Jadi itu adalah tindakan terkawal. Baik. Okey. Seterusnya, tadi aliran isyarat yang dikawal oleh otak. Macam mana otak mengesan isyarat tu? Okey, tengok bermula, tengok urutan aliran isyarat daripada rangsangan kepada gerak balas. Contohnya, apabila manusia atau Nisa sendiri melihat satu objek, contohnya objek kat depan ni kan. Berwarna-warni. Okey, itu adalah rangsangan telah dikesan oleh mata Nisa. Baik. Okey, organ deria. Dan kemudian mata tadi menghantar isyarat kepada otak. Ya. Dan menghasilkan gerak balas. Jadi Nisa akan nak pegang benda tu, tertarik untuk pegang. Tengok, apa ni? Itulah dipanggilkan yang dikawal oleh otak panggil tindakan terkawal. Baik. Okey. Seterusnya tindakan luar kawal. Tindakan luar kawal pula tindakan yang berlaku tanpa disedari oleh kita. Tadi terkawal, Ya. kita boleh kawal. Luar kawal tak disedari. Contohnya, murid-murid kena lihat ni penting. Contohnya denyutan jantung. Kita tak boleh kawal denyutan jantung kita. Kan? Kalau kita nak tahu secara puratanya denyutan jantung manusia akan mengepam darah lebih kurang 60 ke 70 dalam masa 1 saat. Okey, itu tak boleh kawal. Maknanya cikgu yang duk-duk Itu tu tak boleh kawal. Tak boleh. Okey. baik. Kalau kita boleh kawal, mati kita. Boleh sekejap nak berhenti, kan mati kita kan. Ya, baik. Okey. Pernafasan juga kita tak boleh kawal. betul. Okey. Kita sedang bercakap ni pun kita tak perasan yang kita sedang bernafas. Ya. Itulah tindakan luar kawal. Dan juga pencernaan. Pencernaan juga kita tak boleh kawal. Apa makanan yang kita makan, lepas tu kita tak tahu pun apa yang berlaku dalam badan dan perut, apa Baik. berlaku pada makanan yang kita makan tadi. Betul. Jadi untuk aktiviti seterusnya, okey, cikgu nak dia ada lagi tindakan luar kawal, iaitu rembesan air liur. Kita tak boleh kawal rembesan air liur dalam mulut kita, sentiasa akan ada. Dan juga kemudian kerdipan kelopak mata. Kelopak mata kita ni sentiasa berkedip kan tanpa kita sedari. Betul, macam saya banyak kali berkelip tapi tak boleh kawal. Dia tak memang boleh kawal. banyak kali berkelip-kelip. Apa fungsi tu? Untuk apa? Untuk melindungi mata kita. Mungkin cahaya terlalu terang, mungkin daripada habuk, mungkin daripada angin yang kuat. Macam tu. Jadi betul. Kita sentiasa untuk membersihkan mata kita. Okey. Dan juga pergerakan makanan dalam esophagus, dalam saluran makanan kita tak dapat kawal. Apa yang kita telan, kita tahu kita telan je. Tapi kita tak tahu apa berlaku selepas tu kan. Tindakan makan tu kita boleh kawal, tetapi bila makanan dah masuk ke dalam Betul. tubuh badan kita dah tak boleh kawal. Ya. Okey. Kemudian, tadi otak. Betul. Sekarang kita pergi kepada saraf tunjang. Okey, ini adalah gambar yang lebih jelas bagaimana kedudukan saraf tunjang dan juga otak. Baik. Jadi, fungsi saraf tunjang ni pula untuk mengawal sebahagian daripada tindakan refleks. Cikgu ulang lagi sekali, sebahagian, bukan semua. Sebahagian daripada tindakan refleks. Apa tu tindakan refleks? Okey. Tindakan refleks pula ialah tindakan yang berlaku secara serta-merta tanpa perlu kita fikir. Maksudnya isyarat tu tak sampai lagi ke otak, tak perlu kita fikir, tapi kita telah memberi tindakan gerak balas. Baik. Okey. Contoh kat sini tindakan refleks, terpijak benda tajam. Kita akan secara semula jadi kita akan tarik kaki kita. Kita tarik kaki kita, nampak benda terpegang tajam. sesuatu yang kita tak suka. Apa ni? Tarik tangan. Betul. Macam tu. Kemudian bersin apabila hidung dimasuki habuk. Dan kemudian menutup mata apabila cahaya terlalu terang. Ya, macam Nisa lah tadi cikgu, cahaya terlalu terang terus tutup mata. Macam tu. Dia refleks cikgu. Betul. Okey Nisa, jadi daripada apa cikgu ajar tadi, kita ada aktiviti bagi menguji kefahaman Nisa tentang apa yang telah kita pelajari. Okey, kalau Nisa tengok kat situ ada beberapa keping gambar yang Nisa perlu tampal aktiviti mengikut tindakan-tindakan yang tadi ni. Baik, di hadapan Nisa ada menguji. beberapa keping gambar. Jadi Nisa nak minta bantuan juga lah murid-murid di rumah. Semua yang dah mengikuti penjelasan daripada Cikgu Ika Liana tadi. Jom kita buat sama-sama. Boleh ya? Boleh murid-murid di rumah. Okey, jom. Kita nak tengok pada gambar yang pertama.
Saya ambil yang ini ya cikgu. Yang ini gambar Pernafasan. Kat mana agaknya? Tindakan terkawal, luar kawal atau refleks? Pernafasan murid-murid. Oh, ada macam-macam jawapan. Yang mana satu? Okey, saya tahu. Ini di bawah kategori tindakan luar kawal. Harap-harap betul ya murid-murid. Betul ni. Saya yakin murid-murid di rumah telah mengikuti dengan baik. Okey, kemudian kita ada ini menarik, ini kegemaran saya. Makan. Makan. Makan kat mana? Tindakan terkawal, luar kawal atau refleks? Tadi kita ada sebut tindakan terkawal. Okey. Nampak sangat yakin. Saya yakin cikgu sebab murid-murid di rumah nampaknya begitu yakin dengan jawapan masing-masing. Kita teruskan yang ini. Macam menari. Ni. Macam ni. Aktiviti apa ni? Ya, menari. Jadi, ada satu ya cikgu, terkawal, luar kawal atau refleks? Okey, murid-murid kata terkawal. Ni murid-murid dari SK Kementah agaknya ni. Semua pandai-pandai ni. Pandai Okey, terkawal. Kita lihat yang seterusnya. Yang ini seperti yang telah ditunjukkan contoh oleh Cikgu Ika Liana. Baru saja tadi tersentuh benda panas. Adakah kita sentuh cikgu? Biar je panasnya. Mestilah kita panas. Macam tu. Jadi kita pergi kepada kategori tindakan refleks. Okey. Cikgu tak kata betul lagi tau. Okey. Baik. Kita akan semak jawapan sama-sama selepas cikgu ini. Biar saja Nisa jawab dulu, baru cikgu komen. Baik, yang ini terpijak benda tajam. Bila kita terpijak satu, aduh, tajam. Sama tak dengan tindakan tersentuh benda panas tadi murid-murid? Sama? Pandailah murid kita hari ini. Comel-comel pula tu murid-murid kita. Okey, baik. Okey. Jom kita lihat seterusnya. Yang ini bersin apabila hidung dimasuki habuk. Mana satu murid-murid? Kategori tindakan refleks, luar kawal atau tindakan terkawal? Murid-murid. Ada yang bermacam-macam jawapan. Tak apa. Kita tampal. Nanti Cikgu Ika Liana akan beritahu kita mana satu yang betul dan adakah kita akan dapat markah yang banyak. Okey, jom. Seterusnya. Yang ini. Minum dan Nisa pilih lagi satu. Bercakap. Tindakan apa ni? Cikgu, macam mana ni murid-murid? Ada dua ni. Satu tindakan minum, satu tindakan bercakap. Cikgu boleh bantuan tak? Yang ini. Rasa boleh kawal ke atau tak kawal? Nak minum, tak nak minum? Nak cakap, tak nak cakap? Saya akan letakkan kedua-duanya di bahagian tindakan terkawal. Boleh cikgu tak apa. Dulu. Nanti kita semak jawapan. Nanti cikgu betulkan jika ada salah. Baik. Tak apa murid-murid. Kita belajar daripada kesalahan. Betul. Kalau ada kesalahan, tak mengapa. Jangan malu untuk minta bantuan guru membetulkan kesalahan kita supaya kita sama-sama dapat belajar. Yang ini Nisa ada memerhati. Macam Nisa memerhati otak yang berwarna-warni sebentar tadi. Dan yang kedua ni, peredaran darah. Yang ini Nisa tahu. Kita tak boleh nak kawal sebab peredaran darah berlaku dalam tubuh badan kita. Memerhati, boleh kawal atau luar kawal? Apa dia? Luar kawal? Terkawal? Okey, kita tampal dulu. Kita akan tengok. Memerhati, Nisa akan letakkan di bahagian terkawal. Dan tindakan luar kawal, Nisa letak pada bahagian peredaran darah. Okey, murid-murid, jom. Seterusnya, ada dua lagi. Ada dua. Kita ada pencernaan. Dan kita ada denyutan jantung. Duk-dap, duk-dap. Ingat lagi tak murid-murid? Tadi. Duk-dap, duk-dap. Tak boleh kawal, luar kawalan. Okey, kita cuba. Nanti kita semak jawapan bersama-sama. Baiklah cikgu. Saya dah dapatkan jawapan-jawapannya dengan bantuan murid-murid di rumah. Jom kita semak bersama-sama. Okey. Jom kita lihat. Terima kasih Nisa. Terima kasih cikgu. Kalau tengok dekat sini, tindakan terkawal makan. Betul. Menari. Betul. Kita berkawal ke depan ke belakang. Minum boleh, betul. Bercakap, ni kita kena kawal nak bercakap baik tak baik kan? Ya, betul. Memerhati juga betul. Tahniah. Okey. Dekat sini ada satu bintang. Terima kasih cikgu. Okey. Kemudian tindakan luar kawal, pernafasan betul. Peredaran darah betul.
denyutan jantung, pencernaan. Ini semua kita tak boleh kawal. Betul. Dengan sendirinya dia akan berlaku macam mesin kan. Ya. Okey, tahniah. Betul, cikgu bagi 1 bintang lagi. 1 bintang lagi. Jadi kita dah ada 2 bintang. Tahniah. Dan tindakan refleks. Okey, tersentuh benda panas, terpijak benda tajam. Maksudnya sakit. sebelum nampak kita akan nampak kaca tu, kita akan tarik dulu tak kaki kita. Bersin apabila hidung dimasuki habuk. Betul, tahniah. Betul. Jadi Nisa ada 3 bintang. 3 bintang untuk kita murid-murid di rumah. Tahniah semua. Tahniah. Terima kasih kerana melakukan aktiviti ini bersama-sama. Baiklah, kita nak beristirahat seketika sebelum kita teruskan sesi pembelajaran kita. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Hai kawan-kawan, tahukah kawan-kawan berapakah kelajuan isyarat dalam sistem saraf? Isyarat bergerak pada kelajuan beberapa ratus kilometer sejam. Iaitu, isyarat hanya mengambil masa kurang daripada 1 saat untuk bergerak dari bahagian kepala ke kaki. Didik TV KPM. Terima kasih murid-murid kerana masih bersama-sama dengan kami di slot tahap 2 di Didik TV KPM. Kita nak mengetahui dengan lebih lanjut pula tentang saraf periferi. Jom kita minta Cikgu Ika Liana jelaskan. Silakan Cikgu. Baik, terima kasih Nisa. Tadi kita dah belajar tentang sistem saraf pusat. Betul. Jadi sekarang kita nak belajar tentang satu lagi sistem saraf iaitu sistem saraf periferi. Periferi. Okey, jadi sistem saraf periferi ialah kalau tengok di slide tu iaitu sistem saraf yang terdiri daripada rangkaian saraf yang berada di luar otak dan saraf tunjang. Sebab saraf pusat tadi tu otak dan saraf tunjang. Sekarang ni rangkaian saraf yang ada banyak di luar daripada otak dan saraf tunjang tu. Baik. Okey, kalau tengok pada gambar itulah dia rangkaian saraf daripada kepala sampailah ke hujung kaki, hujung jari kita semua ada rangkaian saraf. Okey, jadi apakah fungsi sistem saraf periferi? Okey, kalau tengok di sini dan di depan juga pada slide juga isyarat dari tubuh, tengok gambar isyarat dari bahagian tubuh dihantar ke sistem saraf pusat. Maksudnya bahagian tubuh ni ada menerima rangsangan. Kemudian isyarat akan dihantar ke sistem saraf pusat. Apa saraf pusat tadi? Iaitu saraf tunjang dan juga otak. Kemudian isyarat arahan daripada sistem saraf pusat akan dihantar semula ke bahagian tubuh untuk bergerak balas. Itulah tindakan sistem saraf periferi. Ya, baik. Okey. Seterusnya kegagalan fungsi sistem saraf periferi. Tapi sebelum kita nak masuk tu, cikgu nak uji tadi. Okey, jom. Kalau berdasarkan pemahaman Nisa, Cikgu Nisa nampak tak ni? Ada gambar di mana Nisa perlu melukiskan aliran isyarat daripada saraf ke saraf pusat. Okay. Dan kemudian daripada saraf pusat balik ke rangkaian saraf yang ada pada tubuh kita. Baiklah. Okey. Jom kita lakukan bersama-sama. Murid-murid di rumah ingat lagi tak penjelasan tentang sistem saraf periferi tadi? Kita ada 2 pen yang berwarna biru dan merah. Jadi yang pertama ni, Nisa nak cuba menggunakan pen biru. Okey, kita nampak di sini ada rangsangan. Kemudian dihantar kepada deria. Isyarat kehantar. Kemudian kita tambahkan anak panah ke dalam. Harap betul lah ni ya murid-murid. Betul ya kawan-kawan di rumah? Okey. Ke dalam sampai ke sini. Kalau baca kat situ, isyarat dari bahagian tubuh dihantar ke sistem saraf pusat. Baik. Itu saraf tunjang dan otak kan? Betul. Okey, untuk gambar kedua, bagaimana aliran isyarat dia? Okey, kalau dia dah hantar, kemudian isyarat akan dihantar semula. Maknanya arahnya
Keluarlah ya. Jom kita sama-sama lakukan. Ingat lagi tak tadi? Oh, keluar. Betul ya murid-murid? Betul Okey. Baik. Nak dapat bintang kan? Okey. Lepas tu kita keluar. Keluar. Mana tadi tangan yang menyentuh tadi? Keluar. Macam mana cikgu? Betul ke? Betul. Ini jawapan saya dan murid-murid di rumah. Betul ya? Betul tahniah. 2 bintang cikgu beri. 2 bintang. Jadi semua sekali Nisa dapat 5 bintang setakat ini. Betul. Jadi Nisa, kalau tengok pada gambar tadi tu menunjukkan tangan kita akan secara semu jadi akan tertarik. Kan? Kalau betul. tidak kita akan terus memegang pada lilin tadi. Betul. Apa akan berlaku kalau terus je? Akan mengakibatkan kecederaan kalau kita pegang sesuatu yang panas, terbakar atau benda-benda yang tajam. Jadi itulah pentingnya sistem saraf kita ni. Jadi membantu kita daripada kecederaan pada tubuh badan kita. Baik. Kan? Sekarang Jadi kita dah nampak. seterusnya, tadi Baik. cikgu kata, kita terus kepada slide seterusnya iaitu kegagalan fungsi sistem saraf periferi. Apa akan jadi cikgu kalau sistem saraf kita gagal? Ya, iaitu contoh kat sini kita boleh nampak Bell palsy. Bell palsy tu iaitu keadaan yang berlaku apabila sistem pada saraf periferi di bahagian otot muka rosak. Jadi kalau tengok pada gambar tu Nisa boleh nampak ada mukanya ada kelihatan herut sedikit di sebelah separuh daripada bahagian muka tu mengalami herut dan ini menyebabkan pesakit mengalami kesukaran untuk senyum dan juga menutup mata. Kadang kita tak nampak pun dia nampak menutup mata sebab dia telah mukanya telah herut disebabkan kerosakan pada sistem saraf. Baik. Okey, itu Bell palsy. Kemudian sistem saraf periferi juga boleh menyebabkan masalah keseimbangan pada tubuh. Okey, iaitu kerosakan pada saraf di bahagian kaki akan menyebabkan tubuh hilang keseimbangan ketika berjalan. Nampak pak cik tu jatuh. Hilang keseimbangan ni. Jadi bila nak jalan pun kita akan goyang dan kita akan jatuh. Okey. Sebab tu penting bagi orang-orang yang telah warga emas perlu kalau ada masalah begini perlu memakai tongkat. Okey, bagi mengelakkan kecederaan yang lebih teruk. Baik. Okey, seterusnya Jadi bila tak seimbang kita perlukan bantuan seperti tongkat dan sebagainya ya. betul. Baik. Okey, kemudian kalau tengok di sini lagi, kerosakan pada saraf di bahagian kaki atau tangan akan menyebabkan kesukaran untuk menggerakkan kaki atau tangannya. Akhirnya pesakit akan perlu menggunakan kereta sorong untuk bergerak sana sini. Kerusi roda. Naik kerusi kerusi roda. roda. Okey. Maknanya bila tangan dan kaki tidak bergerak, kita pun tidak dapat melakukan aktiviti biasa, cikgu. Betul. Baik. Dan kebergantungan pada mesin untuk melakukan proses seperti pernafasan. Ini bila dah tahap teruk, okey, terpaksalah pesakit menggunakan mesin bantuan pernafasan dan juga untuk denyutan jantung. Di mana tadi kita dah tahu kan pernafasan dan denyutan jantung itu adalah tindakan yang tidak terkawal, luar kawal. Luar kawal. Jadi jika ada kerosakan di situ, jadi terpaksalah menggunakan bantuan mesin. Baik. Baru saya faham cikgu, ada beberapa implikasi ataupun kesan sekiranya sistem saraf kita gagal berfungsi dengan baik. Betul. Okey. Jadi aktiviti seterusnya Nisa, nak Jom. dapat lagi kan? Nak dapat lagi bintang. Saya dah ada 5, saya nak lebih lagi. Betul. Okey, kalau Susi, cikgu nak Nisa buat rumusan daripada apa yang kita belajar tadi, sistem Baik. saraf pusat, sistem saraf periferi, tindakan yang dibuat. Okey, jadi Nisa tuliskan pada papan putih tu Baik. apa yang kita telah pelajari. Dalam bentuk peta minda lah yang lebih senang, mudah difahami oleh rakan murid-murid di rumah juga. Boleh. Jom kita lakukan bersama-sama. Agak-agak ingat tak apa yang telah kita pelajari setakat hari ini? Kita nak ringkaskan di dalam satu peta minda yang sangat ringkas supaya kita semua boleh ingat apa yang telah kita pelajari. Okey, yang pertama sekali tajuk kita. Kalau saya ambil ni boleh atau nak kena tulis? Boleh, betul. Itu tajuk dia. Ini Cikgu dah sediakan tajuknya. tajuk. Tajuknya ni, sistem saraf manusia. Saya buatlah cantik-cantikkan sikit. Boleh cikgu ya? Boleh, nama peta minda kan. Okey. Kemudian sistem saraf manusia ada berapa murid-murid? Berapa tadi kita dah belajar? Berapa ya cikgu? Fikirkan. Ada, saya rasa ada 2. Jap. Kita akan tengok.
Betul ke tidak? Takutlah salah sebab saya nak bintang. Tapi kalau buat kesalahan tak apa kan cikgu kan? Boleh. Kita Mungkin akan dapat semak. separuh bintang. Kita akan semak jawapan bersama-sama. Yang pertama kita ada yang tadi yang otak sistem. Kalau tulisan saya tak cantik, maaflah ya. Saraf. Sistem saraf apa? Tunjang. Okey. Betul ke tu? Betul ke? Cikgu. Betul ke tu? Kan? Betul tak? Sistem saraf tunjang ke apa? Sistem saraf. Macam salah je. Kejap cikgu, saya nak ambil pemadam. Kejap cikgu. Salah nama. Nasib baik bertindak Kan? dalam kawalan. Baik, okey. Salah pula lah murid-murid. Tak apa, boleh minta bantuan. Kawan-kawan saya dah bantu. Sistem saraf pusat. Betul? Tapi sengit sikit lah ya tulisan saya. Okey. Yang kedua kita ada sistem saraf yang baru kita sama-sama pelajari sebentar tadi. Okey. Sistem saraf. Ini masih ingat sebab kita baru belajar. Betul ya? Okey. Kita pergi kepada pecahan sistem saraf pusat. Berdebar pula saya cikgu. Sistem Cikgu saraf pusat perhati tu je. terdiri daripada apa? Terdiri daripada dia ada dua. Yang pertama saya buat macam inilah pula anak panahnya. Betul. Okey, yang ini saya ingat cikgu. Yang ini murid-murid di rumah pun ingat kan? Tadi baru tampal kan? Okey, yang ini otak dan okey. Pandailah murid-murid di rumah. Semuanya dapat jawab dengan baik. Nisa tinggal isi je ni nampaknya. Okey. Kemudian Sistem saraf periferi tu terdiri daripada apa pula? terdiri daripada apa? Okey. Saya tahu. Sistem Yang banyak-banyak tadi biru-biru. Yang banyak-banyak tadi. Dekat gambar kotak manusia tadi tu. gambar kotak manusia ya. Kejap ya. Macam mana murid-murid? Saya rasa terdiri daripada sistem saraf. Rangkaian saraf. Ya. Okey, kita tulis. Nanti yang di rumah buat peta ni cantik-cantik lah ya. Nisa ni dah singit-singit tulisannya. Rangkaian saraf. Betul murid-murid? Okey, tak apa. Sebentar lagi kita akan bincangkan jawapannya. Kemudian ada lagi kan cikgu kan? Ada. Apakah tindakan? Tindakan di bawah sistem saraf pusat kan cikgu Tindakan yang kan? dilakukan, tindakan yang dikawal oleh otak. Okey. Apa yang berlaku? Saya rasa ada 3. Okey, 3. Nisa kena bezakan tu. Otak melakukan tindakan apa, saraf tunjang melakukan tindakan apa. Okey, baik. Tak Oh, apa, ada belajar beza. dari kesilapan, cikgu boleh betulkan. Nak dapat Okey. bintang kan? Betul. Okey. Otak mengawal apa tadi? Tindakan apa? Okey, kita pergi. Lama. Okey, tak apa. Yang ini sini, yang ini begini. Okey. Sistem Otak tu dia mengawal 2 tindakan. mengawal tindakan. Okey, saya ingat cikgu. Tindakan terkawal. Pandai. Yang satu lagi. Satu lagi. Okey, bawah lagi ni. Panjang kita punya ni. Tindakan luar kawal. Pandai. Sekejap ya, saya lukiskan kotak untuk membezakan kedua-duanya. Saya nak bagi peta minda saya cantik cikgu, barulah saya dapat. Barulah dengan berminat baik. nak belajar kan? Okey. Okey. Betul cikgu? Betul. Saraf tunjang tu apa pula? Saraf tunjang. Satu lagi tadi, tindakan refleks kan cikgu kan? Betul. Tindakan refleks. Okey. Tindakan refleks. Murid-murid di rumah pun buat peta minda bersama-sama supaya kita dapat ingat kembali apa saja yang telah kita pelajari setakat ini. Dekat sini pun ada kotak. Okey, betul lah tu. Kalau Betul, cikgu? cikgu tengok daripada sini, betul. Walaupun tadi ada kesilapan sedikit, tetapi Nisa telah dapat mengenal pasti apa yang silap kan. Ya, Jadi betul. kalau kat sini cikgu bagilah 3 bintang untuk Nisa. 3 bintang.
Terima kasih cikgu. Jadi semua sekali saya dah kumpulkan setakat ini 8 bintang dengan murid-murid di rumah. Ada yang nak catat? Boleh catatkan peta minda ini mengikut kreativiti masing-masing. Tapi cikgu, kalau macam saya, kalau saya buat peta minda, saya suka berwarna-warni. Ya, betul. Saya suka gunakan pen yang pelbagai warna supaya bila makin cantik, saya tertarik nak baca dan mudah ingat. Baiklah, saya rasa murid-murid di rumah semua nak siapkan nota dan peta minda masing-masing. Jom kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Nak tambah lagi? Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih bersama-sama dengan kami di Didik TV KPM bagi mata pelajaran sains. Topik kita sistem saraf manusia slot tahap 2. Jom kita nak teruskan aktiviti kita pada hari ini. Silakan Cikgu Ika Liana. Baik, jadi tadi kita dah belajar tentang sistem saraf pusat, Ya. sistem saraf periferi. Sekarang kita nak belajar pula bagaimana untuk menjaga sistem saraf kita. baik. Jadi untuk yang pertama ni saya cuba tengok pada gambar tu. Apa agaknya? Saya nampak ada gambar makanan. Agak-agak gambar makanan tu apa kaitan dengan menjaga sistem saraf? Ada banyak jenis makanan dekat situ. Makanan. Kalau kita nak menjaga, mestilah sesuatu yang positif ataupun yang baik. Menjaga pemakanan kita. Betul tak cikgu? Betul. Kita perlu makan makanan yang seimbang. Contohnya kalau sistem saraf ni, yang penting kena ambil vitamin B kompleks B dan kompleks. juga mineral. Mineral. Baik sangat untuk Vitamin- sistem saraf kita. Vitamin B kompleks dengan mineral. Nak Kena tulis ya. Kena ambil mesti cukup dalam harian kita, pemakanan Baik. harian kita. Kemudian seterusnya tengok gambar kedua, apa tu? Kita tengok. Gambar kedua tu nampaknya ada bentuk botol. Cikgu, kita untuk menjaga sistem saraf, kita mesti mengelakkan ataupun tidak meminum minuman beralkohol. Betul tak cikgu? Betul. Elakkan minum minuman beralkohol kerana minuman beralkohol ni boleh melambatkan pergerakan isyarat sampai ke sistem saraf pusat kita. Baik. Jadi elakkan. Kemudian gambar yang ketiga. Apa tu? Ini aktiviti kegemaran saya, cikgu. Saya pun juga. Apa tu agaknya? Ini, Apa kena kaitan tidur, untuk kena menjaga tidur. sistem saraf tu? Tapi kalau tidur sahaja tak boleh jaga, dia mesti kena tidur yang mencukupi. Betul tak cikgu? Betul. Perlu tidur yang mencukupi sekurang-kurangnya 7 ke 8 jam sehari agar daya ingatan, bagus untuk daya ingatan. Kalau kita tak cukup tidur, kadang-kadang banyak kita lupa dan tak dapat fokus dalam apa yang kita lakukan. Betul cikgu. Kalau kita tak cukup tidur, kita akan berasa penat. Bila kita berasa penat, murid-murid kita pergi sekolah pun tak dapat menyerap semua ilmu yang diberikan. Mulalah nanti alamak nak jawab peperiksaan, lupa. Bijak. Okey. Seterusnya, gambar yang seterusnya. Apa tu? Memakai apa? Yang ni kena naik motor ke cikgu? Bukan. Apa kaitan tu? Bukan naik motor untuk jaga saraf. Tapi bila kita bawa kenderaan, Terutama kena pakai topi motosikal. keledar. Pakai topi keledar tu macam perlindungan cikgu, pakai perlindungan. Betul. Perlindungan apa? Perlindungan kepada tubuh badan kita. Terutamanya bahagian apa? Bahagian kepala cikgu. Iaitu memakai alat pelindung tubuh untuk melindungi daripada otak kita tercedera jika berlaku kemalangan. Okey. Baik. Dan seterusnya ialah Seterusnya jom kita apa lihat tu? gambar apa ni murid-murid. Cuba murid-murid pun jawab sekali. Apa tu? Duduk, bangun, angkat kotak. Kena angkat kotak ke untuk menjaga saraf?
Okey, saya nampak gambar tu bila duduk dia tegak. Bila berdiri pun dia tegak. Bila dia angkat barang yang berat pun dia ada posture yang ataupun teknik yang betul. Maknanya kita kena menjaga postur badan dalam aktiviti harian kita supaya sentiasa betul. Macam tu ke cikgu? Betul. Menjalankan aktiviti harian dengan postur yang betul. Kalau nak duduk, duduk tegak. Kalau nak angkat barang, jangan terus. Kita kena pastikan belakang kita adalah dalam keadaan tegak supaya ditakutilah patah kepada saraf tunjang kita, pada tulang belakang kita. Jadi kita perlu pastikan bahawa postur tu betul. Okey? Kalau saya terus tunduk ambil barang tak boleh cikgu ya. Takutlah patah kan. Ya, memandangkan tulang belakang adalah pelindung untuk saraf tunjang kita. Betul tak cikgu? Betul. Saya masih ingat. Okey. Ada soalan untuk Nisa lagi. Okey, boleh. Kalau Nisa tengok pada gambar tu, itu adalah alat pelindung belakang tubuh. Dekat situ apa kegunaan rasanya? Kalau dia pakai alat pelindung belakang tubuh tu, nampak macam di bahagian belakangnya akan sentiasa tegak. Ya. Ada kaitan ke dengan postur yang baik tadi? Saya rasa alat pelindung tu untuk menjaga bahagian belakang kita. Tulang belakang tulang kita belakang kan? dekat tunjang kita ni. Betul tak cikgu? Betul. Bijak sungguhlah Nisa daripada tadi kan. Okey, jadi itulah saja Nisa yang telah kita pelajari daripada sistem jenis-jenis sistem saraf dan juga sehinggalah kepada menjaga sistem saraf kita. Betul tu. Baiklah cikgu, memandangkan kita pun dah di penghujung kelas, saya nak minta cikgu untuk berikan saya pentaksiran keseluruhan terhadap prestasi Nisa dan murid-murid di rumah setakat kita belajar hari ini cikgu. Baiklah Nisa, tadi kalau daripada awal hinggalah ke hujung rancangan ni, Nisa dapat 8 kan? 8 bintang, betul? 8 bintang. Jadi tahniah, Nisa mendapat 8 bintang. Banyak tu. Terima kasih. Kita dapat jawab soalan semuanya dengan betul. Kalau ada kesalahan pun kita telah betulkan dan belajar bersama-sama. Baiklah, saya nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Ika Liana, guru mata pelajaran Sains dari Sekolah Kebangsaan Kementah Kuala Lumpur. Cikgu, macam mana murid-murid di rumah nak dapatkan bahan pembelajaran untuk topik kita pada hari ini? Jadi murid-murid boleh dapatkan bahan pembelajaran daripada Delima. Portal Sumberku. Baiklah, murid-murid di rumah boleh ke pautan yang tertera di kaca TV anda untuk dapatkan bahan rujukan, latihan pengukuhan dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi Cikgu Ika Liana. Sama-sama. Terima kasih murid-murid yang menonton. Teruskan menonton saluran Didik TV KPM. Kita akan akhiri episod hari ini dengan lagu. Jom kita nak nyanyi sama-sama. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Jom, kita nyanyi cikgu. Okey. Ada lirik? Okey, jom. Okey.